Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azura binti Abdullah, memegang nombor metrik BS 19110206. Baiklah, hari ini saya akan membuat satu perkongsian yang bertajuk penggunaan kabel untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Baiklah, sebelum mengupas dengan lebih mendalam tentang penggunaan kabel untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan, saya yakin dan percaya bahawa ramai di antara kita tahu apa maksud penggunaan kabel. Namun saya akan terangkan secara umum apa maksud di sebalik penggunaan kabel. Baiklah, penggunaan kabel ni bermaksud seseorang itu menggunakan orang dalam ataupun pegawai yang mempunyai pengaruh yang besar dalam sesuatu company ataupun jabatan untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, si A mempunyai kawan di jabatan yang dia ingin kerja. Contohlah jabatan B. So si A memasuk kerja dekat jabatan B. Dan di dekat jabatan B tu ada dia punya ayah, ibu, adik-beradik ataupun sahabat yang rapat. So dia minta tolonglah dengan rakan dia tu atau keluarga dia tu tadi untuk dapatkan jawatan tersebut. So itulah dia istilah penggunaan kabel. Baiklah, ramai orang yang tidak sedar dan ramai juga orang yang sedar bahawa isu penggunaan kabel untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan sehingga hari ini semakin berleluasa, sehingga orang anggap bahawa penggunaan kabel tu tiada apa-apa, tidak mendatangkan apa-apa kesan, malah mendatangkan kebaikan. Rentetan daripada penggunaan kabel secara berleluasa akibatnya menyebabkan ramai graduan sehingga pada hari ini khususnya graduan dalam golongan B40 tidak mendapat pekerjaan. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 2019 dilaporkan bahawa seramai 516,600 orang menganggur dan meningkat kepada 741,600 orang menganggur sekitar Oktober 2020. Hal ini berlaku kerana mereka amat sukar untuk mendapatkan pekerjaan disebabkan wujudnya penggunaan kabel untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Umum mengetahui bahawa apabila seseorang itu hendak bekerja sama ada di sektor kerajaan maupun swasta, dia hendaklah memenuhi kelayakan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun, apabila penggunaan kabel digunakan untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan tersebut, kelayakan dan syarat-syarat tersebut bukanlah menjadi syarat utama untuk dia mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi, adakah perkara ini adil untuk mereka yang sangat layak dan memenuhi syarat-syarat kelayakan jawatan tersebut? Bagi saya secara peribadinya sangat tidak adil. Hal ini dikatakan demikian kerana kasihanlah mereka yang sangat berkelayakan dengan jawatan tersebut tapi mereka tidak dapat. Hanya disebabkan orang yang tidak layak tapi dia menggunakan kabel untuk dapatkan jawatan tersebut. Rentetan daripada itu pasti timbul beberapa isu yang lain. Contohnya remaja pada hari ini tidak ingin menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, habis SPM, habislah. Mereka tidak mau lagi sambung kepada degree, diploma dan sebagainya. Dan hal ini kerana mereka beranggapan bahawa tidak semestinya belajar tinggi-tinggi akan dapat pekerjaan yang baik. Malah belajar tinggi-tinggi akhirnya akan menganggur. Mereka beranggapan begitu kerana mereka lihat persekitaran mereka. Pada hari ini ramai graduan yang menganggur. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa panduan dan memfatwakan hukum penggunaan kabel untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Penggunaan kabel untuk mendapatkan kerja ni boleh dikaitkan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 85 yang bermaksud, sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya ia akan memperoleh bahagian, iaitu pahala daripadanya,
Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baiklah, ada dua perspektif yang telah digariskan dalam Islam. Perspektif yang pertama adalah penggunaan kabel apabila seseorang tu kenal pekerja dan datang dari keluarga yang miskin. Dalam masa yang sama ada nilai kompetensi dan kelayakan. Contohnya, si A ni dia kenal si B sebab si B ni datang daripada keluarga yang miskin. Tapi dalam masa yang sama si B ni ada kompetensi dan ada kelayakan untuk jawatan tersebut. Maka hukum di situ adalah harus dan dibenarkan. Dan yang perspektif yang kedua adalah melalui sogokan, rasuah atau dasar kenal semata-mata seperti ahli keluarga atau sahabat rapat. Contohnya, dan tidak mempunyai kompetensi dan kelayakan. Contohnya, si A ni dia kenal si B sebab si B ni keluarga dia ataupun si B ni best friend forever dia. So, dia bagi si B tu jawatan padahal si B langsung tidak layak dengan jawatan tersebut. Maka hukumnya adalah buruk dan haram. Hukumnya adalah haram. Kerana apa? Kerana dia telah menzalimi yang berhak. Maksudnya, ada orang dia telah zalim orang yang lebih berhak untuk dapat jawatan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang berbunyi, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi fil hukmi, yang bermaksud Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah dalam membuat keputusan berkenaan sesuatu perkara. Oleh yang demikian, tidak mudah untuk melahirkan seorang pekerja yang bertanggungjawab dan amanah dalam setiap tugasan yang diberikan. Namun, kita boleh mengubah diri kita untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab dan amanah. Dan ingatlah, setiap apa yang kita lakukan di bumi ini pasti akan mendapat balasan sama ada yang baik ataupun yang buruk pada hari akhirat kelak. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar daripada apa yang telah dikongsikan. Sekian, terima kasih.